Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang Tuhan kasihi. Kita mengucap syukur buat hari Minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Sungguh sukacita yang luar biasa, Tuhan tetap sertai hidup kita sampai detik ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama saat teduh. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang tiada henti-hentinya yang kami rasakan hari demi hari. Terima kasih karena Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Melewati setiap lembah kekelaman di dalam hidup ini, kami bersyukur ada Tuhan yang besar, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan hidup kami. Melewati berbagai macam cobaan, kami tetap kuat bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami boleh memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Saat ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau naikkan setiap ucapan syukur kami. Kami mau puji dan sembah Engkau Tuhan. Biarlah hadirat-Mu mengisi setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan bersama, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan Kekudusan-Mu ya Tuhan. kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Katakan, hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, Menikmati kasih-Mu Tuhan. menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Kita bersukacita di dalam Tuhan karena Dialah sumber kekuatan dan mazmur kita. Pujian kita naikkan dengan sukacita bagi Raja Mulia. Tuhanlah kekuatanku. Mari kita bertepuk tangan di hadirat Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kita selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi
kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kembali kita angkat pujian ini, katakan Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Engkau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi darimu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Pendeta Rusdi Japri. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian bersama keluargaku. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami yang datang bersama keluarga kami Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya.
Gelombang badai itu coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah. 主内亲爱的弟兄姐妹们，早上好。 Hari ini kita masuk ke tema yang keempat di bulan November ini, ancaman terhadap keluarga. 我们今天的题目是对家庭的威胁， Yaitu sebagai orang tua kita mengabaikan tugas kita, mengajar anak-anak kita. 那就是我们成为家长，我们忽略了对孩子们的教导。 Saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. 我有请大家一起打开我们的圣经，就是在箴言书第22章第6节。 Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia dan nanti Pak Gus akan membacakannya dalam bahasa Mandarin. 先用中文，先用印尼文来念。 Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. 教养孩童，使他走当行的道，这是到老，他也不偏离。 Mari kita masuk di dalam doa. 我们一起进入祷告。 Bapa di dalam kerajaan sorga, 我们在天上的父， hari ini kiranya Engkau memberikan hikmat bijaksana kepada kami. 今天求你赐给我们两位你的智慧， Roh Kudus-Mu boleh membimbing kami, 让您的圣灵能够带领我们， sehingga kami diberikan telinga seorang murid, 使到我们有一个门徒的耳朵， dan tekad seorang murid untuk melakukan kebenaran firman 有 Tuhan. 一个门徒的决心，又力行您的话语。 Pakai juga kedua hamba-Mu baik yang menyampaikan dan menerjemahkan, 求你使用你的仆人，无论讲的或者翻的， sehingga yang disampaikan kepada kami adalah isi hati-Mu, 让我们讲的都是上帝您自己的心意， sehingga kami boleh memandang keluarga kami adalah anugerah Tuhan yang berharga dalam hidup kami. 使到我们可以视我们的家庭是上帝所赐给我们莫大的恩典， Sehingga kami yang ditugaskan sebagai orang tua 使到我们成为家长的， boleh menjalankan tugas kami 能够实行我们做家长的责任， sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, 照做上帝的旨意， yaitu kami menjalankan tugas mengajarkan anak-anak kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. 就是教导我们的孩子走在上帝的真道上。 Berbicaralah kepada kami. 求你对我们每个人说话。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. 我们这样祷告祈求是奉靠主耶稣基督是名求的，阿门。 Amin. So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， saya memperlihatkan foto seorang anak kecil. 我让大家看这张照片。 Saudara sekalian lihat anak ini, 你们看这张照片， pasti anak yang saudara lihat ini lucu, menyenangkan. 你们当然看到这张照片，你们觉得这个孩子很可爱， Ingin sekali kita menggendongnya. 我们很想抱他。 Ini foto masa kecilnya. 这就是他在儿童幼年时候的照片。 Dan saudara tahu siapakah anak ini? 弟兄姐妹们，你们知道吗？这位儿童，这位婴孩是谁？
Saya tunjukkan fotonya ketika dia dewasa. 啊，我让大家看他已经长大以后的照片。 Siapa saudara sekalian? 弟兄姐妹看清楚是谁？ Adolf Hitler. 他就是希特勒。 Dan kalau saudara lihat foto ini, 如果你们看到这张照片， kalau masa kecilnya kita mau gendong, 如果小想抱他， mungkin kalau kita lihat dewasanya saudara sekalian ada kesempatan tembak, kita tembak. 如果 saudara 你 sekalian. 看他长大以后有机会可以用枪刺他，你都要刺杀， Karena orang ini kita anggap sangat jahat. 因为我们认为这个人是非常的坏， Karena begitu teganya dengan kebijaksanaannya menghabisi jutaan orang Yahudi. 因为他因为决定了又杀死这么好几百万的犹太人。 So sekarang Adolf Hitler dididik oleh seorang ayah yang bernama Alois Hitler. 弟兄姐妹，这个希特勒是他父亲 Alois Hitler 培养长大的。 Dan sekalian ketika masa kecilnya dia mendapatkan didikan yang begitu keras, bahkan mendapatkan siksaan dari ayahnya. 他小时候受到的教导是非常的严肃，而且有时候他的父亲甚至折磨他。 Dan sekalian pasti Adolf Hitler kalau ditanya tentang ayahnya, 如果希特勒接受访问的时候问 dia 到他的父 pasti 亲， sangat merasa sakit hati terhadap perlakuan dari ayahnya. 他一定非常的痛恨他的父亲。 So sekarang saya kasih tunjuk foto yang kedua. 现在我请大家看另外这张照片， Seorang anak kecil yang berkulit hitam, 一位黑人的小孩， berwajah manis, 他的脸也非常的可爱， wajahnya terlihat ceria. 他的脸孔也看起来非常 So 的活 sekarang tahu 泼。 siapakah anak ini? 弟兄姐妹知道吗？这位孩子是谁？ Saya tunjukkan foto ketika dia dewasa. 让大家看他长大以后的照片。 Ya, anak ini adalah Michael Jackson. 这位孩子就是一位红星，就是 Michael Jackson。 Kita tahu sekalian dalam umur yang begitu muda dia kedapati mati ketika dia berada di atas ranjangnya. 我们知道他还年轻的时候，他在他自己的床上死去。 Dan diduga sekalian dia meninggal karena memakan obat tidur yang berkelebihan, overdosis jadinya. 而据报道，他死的原因是因为他服了多量的安眠药。 So sekalian, ayah Michael Jackson bernama Joseph Walter Jackson atau dipanggil Joey Jackson 弟兄姐妹 ，Michael Jackson 的父亲就是 Joey Jackson， adalah seorang yang begitu keras mendidik anaknya. 他是一位非常严肃教导孩子的父亲。 Dan ketika Michael Jackson ditanyai tentang ayahnya ketika dididik oleh ayahnya di acara Oprah Winfrey Show, 当他接受访问的时候，问到他的父亲的时候， dia menceritakannya sambil meneteskan air mata. 他一边讲一边流着泪。 Dan dia katakan, suskan ayahnya mendidik begitu keras. 他说他的父亲教导他的时候是非常的激烈， Ayahnya sering menggunakan kata-kata yang begitu kasar 他 terhadap. 的父亲用的词句非常的粗鲁， Dan seringkali memukul dia dengan kekerasan. 而且常常用很粗暴的 Dan 态度打他。 Dan pernah dia karena lupa menutup pintu jendela karena malam hari sebelum dia tidur, 曾经他晚上忘记把窗门盖上的时候， ayahnya memanjat dari jendela keluar dengan topeng yang begitu menyeramkan. 他的父亲从窗外冒出来，戴着一个非常恐怖的面具。 Dan Michael Jackson mengatakan sejak itu dia seringkali mengalami trauma ketika dia ingin tidur. Dan mungkin saja sekalian akibat perlakuan seperti ini, dia sulit tidur dengan nyenyak. 他从那天起，他说他就常常很难睡着，因为他很惧怕。 Sekalian sebagai anak, Michael Jackson pasti sangat merasakan sakit hati diperlakukan, dicara didik demikian oleh ayahnya. Michael Jackson 身为一个孩子，他当然因为他的父亲这样的粗鲁的态度教导他，他感到非常的痛心。 So sekarang saya perlihatkan satu foto, ini seorang bayi yang begitu lucu, begitu menggemaskan, kita sangat senang melihat bayi seperti ini.
弟兄姐妹，我现在再请大家看这张照片，就是一位婴儿非常可爱、非常活泼的一个孩子。 Tetapi saudara ketika dia besar nanti seperti apa anak ini? 但是这位孩子以后长大成为何等样的人？ Apakah anak ini adalah anak yang nanti menjadi anak yang begitu baik? 他以后长大是不是成为一个很好的孩子？ Atau anak ini menjadi anak yang begitu jahat? 或者他以后长大以后成为一个很坏的人？ Apakah anak ini menjadi anak yang beriman? 或者这个孩子成为一个很有信心 Atau 的 anak 人？ ini menjadi anak yang tidak percaya kepada Tuhan? 或者这个孩子是完全不信主的人？ Sekarang pertanyaannya, kalau saudara membayangkan itu adalah anak saudara, 现在我的问题是，你是想看，如果这位孩子是你的亲生孩子， anak saudara sekalian yang mungkin saat ini berumur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. 可能这位孩子是你的孩子，现在年龄可能是1岁、2岁、3岁， Seperti apakah dia nanti? 他以后长大以后成为 Apakah ketika 何等样的 dia 人？ dewasa nanti dia adalah orang yang baik, 他长大以后，他是不是一个很好的人？ orang yang beriman, 成为一个很有信心 orang 的 yang 人， mendatangkan sukacita bagi kita? 为我们带来喜乐的一个孩子呢？ So sekalian seperti apa anak kita nanti? 弟兄姐妹，我们的孩子以后成为何等样的人？ Maka itu sangat tergantung bagaimana cara kita mendidik anak kita saat ini. 那就在乎你现在如何教导你的孩子。 Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi. 就好像刚才我们所念的圣经， Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. 就养孩童，使他走当行的路，就是到老，他也不偏离。 So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Tunai, pada bagian cingai, ini saya弟兄姐妹。 mengajak kita 在这段里，我又邀请大家， untuk melihat 2 poin. 我们又看2点。 Pertama, so sekalian kalau kita diperintahkan untuk mendidik anak kita, 如果上帝命令我们要教导我们的孩子， dan kita mengabaikan pengajaran atau mengabaikan perintah Tuhan untuk mengajarkan anak kita, 如果我们忽略了上帝的命令，我们没有教导我们的孩子， berarti so sekalian itu menyakiti hati anak-anak kita. 那就等于我们已经刺伤了我们孩子的心。 So sekarang ketika kita ditanya apakah saudara pernah menyakiti anakmu? 如果我们问你有没有曾经有没有刺伤过你孩子的心？ Mungkin saudara sekalian berkata, oh saya tidak seperti Adolf Hitler 可能你说我不像希特勒的父亲那样， yang menyiksa anaknya. 他这么折磨他的孩子。 Oh saya tidak seperti Joey Jackson 我也不像 Joy Jackson yang menggunakan kata-kata kasar, 用很粗鲁的语言来刺伤他的孩子， yang melakukan tindakan kekerasan. 用很粗暴的态度。 So sekalian yang terkasih dalam Kristus, 亲爱的弟兄姐妹， apakah kita hanya sebatas itu ketika kita dikatakan kita tidak menyakiti anak-anak kita? 我们如果没有好像他们2位父亲这样粗暴的态度，是不是我们就没有刺伤我们的孩子的 Saya 心 tidak 吗？ pernah menyiksa anak-anak saya. 我从来没有折磨我的孩子， Saya tidak pernah berkata-kata kasar 我 kepada 也没 anak-anak 有很 saya. 粗鲁的话对我的孩子 Saya 说， tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada anak-anak saya. 我也没有很粗暴的行为来对待我的孩子。 Tetapi so sekalian, apakah hanya sebatas itu? 但是你是不是单单做到这一点而已？ Maka so sekalian saya mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-4 dan Kolose 3 ayat yang ke-22. 因此，我有请大家，我们打开以弗所书第6章 Yang 第4 mengajak, 节。 saya mengajak kita untuk memikirkan. 我邀请大家，我们一起来思考， Kita bisa melakukan tindakan yang menyakiti anak kita. 我们的所作所为会刺伤我们的孩子， Di luar apa yang kita bayangkan. 超过我们所能想象的。 So sekalian dalam Efesus 6 ayat 4 dikatakan. 在以弗所书第6章第4节这样说： Hai kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 这里说到，你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。
Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. 歌勒西书第3章21节说：“你们做父亲的，不要惹儿女的气，恐怕他们失去了志气。” Sekarang kata dalam Kolose 3 ayat 21, jangan sakiti hati. 在歌勒西书第3章21节说到：“不要惹孩子的气，不 Dan 要惹儿女的气。” kata amarah di Efesus 6 ayat 4. 在以弗所书第4章第6节那里说到， Dalam bahasa Yunani menggunakan kata yang memiliki arti yang mirip. 在希伯来文所用的原文的意思很接近， Yaitu kata yang menggambarkan yang bisa membangkitkan amarah. 那就是能够使到一个人的怒气发出来的那个词句。 Jadi boleh saya coba mendefinisikan. 所以我就可以这样做一个定义。 Kedua kata ini bisa berarti rasa sakit hati yang menimbulkan kemarahan. 那就是这两个词句的含义，大概就是大概就是能够发起一个人的怒气。 Terus kan pada bagian ini dikatakan membangkitkan amarah. 这里说到， Kontraskan dengan mendidik anak-anakmu. 这里说到一个能够使人家的怒气发起的词句和教导做对比。 Jadi saudara sekalian ayat ini bisa berarti saudara sekalian kalau kita tidak mendidik anak-anak kita itu berarti kita membangkitkan amarah, membangkitkan rasa sakit hati anak kita. 所以这一节可以这样翻译：你如果没有教导你的孩子，会使你的孩子感到受伤，而且会惹他发怒气。 Jadi saudara sekalian, ketika saudara saya tidak berkata kasar, saya tidak pernah memperlakukan tindakan kasar, saya tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang merendahkan anak-anak saya. 所以弟兄姐妹，当我没有用粗鲁的态度对待我的孩子，没有很粗鲁的语言对待我的孩子的时候， Berarti saya tidak menyakiti hati anak 这 saya. 就等于我没有刺伤我的孩子。 Jawabnya tidak, saudara sekalian. 答案是还不够。 Saudara bisa menyakitkan hati anak saudara sekalian kalau saudara tidak mendidik anak saudara sekalian dengan cara Tuhan, dengan nilai-nilai moral yang tentu saudara tanamkan dalam hati dan pikiran mereka. 如果你没有好好用上帝的话语来教导你的孩子，那就等于你也正在刺伤你孩子的心，使到他的怒气发起。 Dalam buku Growing Kids God's Way, 在一本以神的方法教导孩子的一本书里， Gary Enzo dan Mary Annie Enzo Gary Enzo 跟 Mary Enzo memberikan sebuah ilustrasi tentang mendidik moral anak sebagai satu gudang, namanya gudang moral. 他给我们一个描述，就是在教导孩子的时候，教导他们那个道德，就好像有一个道德的仓库一样。 Jadi kalau kita mengajarkan anak kita, Dek, jangan mencuri. 比如我们正在教导我们的孩子不可以偷盗。 Dek, kalau kamu kedatangan tamu di rumah, kamu harus menyambut. 孩子，你如果有客人来的时候，你要接待， Harus ramah. 你要很温和。 Dek, kalau kamu ketemu orang tua, kamu harus menyapa dulu. 孩子，你如果碰到年长的人，你要先跟他要先向他问安。 Sekarang ajaran-ajaran seperti itu membangun gudang moral bagi anak tersebut. 弟兄姐妹，我们这样教导孩子的时候，我们就好像在这孩子的道德的仓库里存货。 Sehingga dalam situasi nyata, saudara sekalian, 在一个真实的情况下， dia bisa mengambil keputusan etis yang benar. 在他紧急情况下，他会做出一个正确的选择。 Oh, dalam situasi seperti ini apa sih yang berkenan di hadapan Tuhan? 如果在这样的情况下，我应该怎么样选择使到上帝喜悦？ Ada dalam kondisi seperti ini apa keputusan yang terbaik? 如果在这样的情况，我应该做出怎么这样的决定？ Hal ini boleh saya lakukan atau tidak saya boleh lakukan? 这样是我可以做，或者我不可以做。
Mungkin ketika dia menyontek, saudara sekalian, 可能他在偷看儿子作弊的时候， ya pernah diingatkan atau pernah dia ingat apa yang pernah diajarkan oleh ayahnya. 啊，可能他就想起他父亲曾经这样教导他： Jangan nyontek, 你不可以偷看， kamu harus rajin belajar. 你要好好学习，不可以 Terus 作弊。 ketika dia mau nyontek, dia diingatkan 当 perkataan 他要作 ayahnya. 弊的时候，他想起他父亲这样的教导。 Ketika dia mungkin sangat benci sama temannya yang sudah melakukan kesalahan kepada dia. 可能有一位朋友已经向他犯了很多次的错，他很恨他的朋友。 Mungkin dia ingatkan akan perkataan mamanya. 可能他想起他母亲这样对他说， Mamanya juga pernah membenci orang yang begitu menyakitkan hatinya. 妈妈对他说，曾经他妈妈也曾经恨 Oh, mama bisa memberikan pengampunan. 一个非常刺伤他的人，但是妈妈也可以饶恕那个人， Oh, saya juga harus memberikan pengampunan. 所以我也要像妈妈一样饶恕那个人。 Sekarang ada gudang moral yang dia miliki karena ada orang tua yang menanamkan itu kepada anak-anaknya. 因此，这个孩子心里他有一个道德的仓库，因为父母亲不断的把这些道德浇灌在他的仓库里。 So sekarang saya jadi ingat sebuah lagu yang berjudul Marilah Kemari. 我想起一首歌的歌名就是“来吧，来吧 Karangan Titik Puspa. ”，就是呀 Titi Puspa 的 Mungkin angkatan saya, 创 angkatan Pak Gus ingat lagu ini dan tahu Titik Puspa siapa. 如果我们这一代，我们可能还知道这首歌，也知道 Titi Puspa 是谁。 Ada salah satu bagian liriknya mengatakan begini. 他歌词里有一段这样说 Boleh dua-duaan, 你可以两个人在一起， asal tetap di lingkaran. 只要还是在一个圈子， Tapi awas jangan pergi berduaan. 但是小心你不可以两个人一起出去。 Nenek bilang itu berbahaya gitu 奶 ya. 奶说那个很危险， Saya tidak tahu sekalian bagaimana Titi Puspa menulis lirik ini, apa yang memberikan pengaruhnya. 我不知道他在写这首歌的时候，他是想起什么可以使到他这样写。 Mungkin juga dia pernah dinasihati oleh neneknya. 可能他的奶奶曾经这样的教导他。 Kalau kamu pergi berdua-duaan dengan pacar ya, 如果你两个人跟你的爱人出去， awas ya, hati-hati tingkah lakumu. 你要很小心你的态度， Pergaulanmu, 你的交往， hati-hati itu berbahaya. 你要很小心，那个 Ada 很危险。 sesuatu yang dia ingat. 他有某些事情，他牢牢的记住。 Sekalian ada satu gudang moral yang dimiliki oleh anak kalau kita menanamkan nilai-nilai baik, nilai-nilai hal yang benar, firman Tuhan kepada mereka. 所以在孩子的心里有一个道德的仓库，如果我们不断的照着神的话语教导他，这个仓库就越存越多。 Sekarang kalau gudang moral itu diumpamakan gudang makanan. 如果我们描述这个道德的仓库是一个食物的仓库， Kalau kita sebagai orang tua yang pergi keluar kota 我们如 misalnya, 果是做父母的，我们要出货， yang mungkin ada urusan yang begitu penting, anak kita yang 1 SMP sama kelas 6 SD harus tinggal di rumah. 可能某一件紧急的事情，所以我们初中一或者小学6年级的孩子就留在家。 Tetapi sekali di lemari kita tidak sediakan persediaan makanan. 但是在我们家里的那个厨房，我们没有备好一些食物， Di kulkas kita tidak sediakan ada persediaan makanan-makanan 在 segar. 我们雪柜里也没有预备好一些新鲜的食物。 Sekarang kalau ada orang tua seperti itu, sekalian. 如果有这样的家长， Kira-kira sekalian orang tua seperti ini boleh kita katakan adalah orang tua yang kejam terhadap anak. 那么我们可能会认为这样的家长对孩子是非常的残忍。 Sekalian di Ukraina ada seorang perempuan, seorang ibu muda yang sudah bercerai dengan suaminya yang bernama Vladislava 在 Padaskopko. 乌克兰有一位妇女，她已经跟她的丈夫离婚了，她的名字叫Skriva。 Ya, dia pergi dengan pacarnya, sekalian. 她跟她的爱人出去 Selama 了， 9 hari. 她跟她爱人去了9天， Dan meninggalkan 2 anaknya yang masih balita. 她留下她2个还5岁以下的孩子。 Susan dia pergi.
他出去， Dan anaknya saudara sekalian hanya berdua di rumah. 而他的孩子只有2个5岁以下的孩子留在家里。 Dikatakan lemari esnya dikunci. 他说他的鞋柜锁起来， Sehingga anaknya begitu merasa kelaparan, anak yang masih balita. 他的孩子还在5岁以下，还是一个幼儿，他很饿。 Dan dia sempat dikatakan makan ya wallpaper yang ada di rumahnya karena laparnya. 他说这个孩子甚至饿到连墙纸也拿来吃。 Hal itu diketahui oleh tetangganya karena mendengar ada seorang anak yang menangis. 这是因为邻居听到有孩子哭的声音，所以他们就发现了。 Tetangganya lapor polisi 然后这个邻居就报警， dan polisi datang. 以后警察就来 Dan 了。 ketika dibongkar rumah tersebut, 当他把他的这门敲开的时候， ada 2 anak 有2位婴孩 yang masih balita. 幼儿还在5岁以下， Satu anak yang sedang menangis itu dalam kondisi yang sekarat. 因为正在哭的孩子已经非常的严重了， Dan satu anak ditemukan meninggal dunia. 而另外一个孩子已经死去了。 So sekalian, kita mengatakan, ibu ini adalah ibu yang kejam. 所以我们说，这样的母亲是一位非常 Pertama 残 dia 忍的 kejam 母亲。 karena anak yang begitu kecil dia tinggalkan berlibur dengan 第 pacarnya. 一，他很残忍，因为他把孩子们幼小的孩子留在 Dan 家 dia 里。 begitu kejam 而第二，他这么 karena 残忍， tidak menyediakan persediaan makanan, tidak ada gudang makanan bagi anak-anaknya. 他也没有备好食物给他的孩子。 So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Tentunya so sekalian kalau kita juga tidak menyediakan gudang moral bagi anak-anak kita. 如果我们对我们的孩子，我们也没有备好他们的道德的仓库， Maka boleh katakan so sekalian kita juga melakukan hal yang sama. 那我们也可以说是同样的一个父母，就是残忍。 Maka Alkitab katakan, jangan bangkitkan amarah anak, 所以圣经告诉我们，不要惹儿女的气， tetapi didiklah mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. 但是你们要教导神的话语。 Jadi so sekalian bagi siapa yang tidak mendidik anak-anak mereka, 所以弟兄姐妹，所有的父母亲如果 Itu 没有教导 menyakitkan 孩子走当行的路， anak-anak mereka. 那就是正在刺伤孩子们的心。 Seandainya so sekalian jika kita ada seorang orang tua yang membawa anaknya sedang bermain di taman. 如果我们是一位家长，我们带着我们孩子到花园去玩， Dan anak kecil ini lihat ada ayunan di sana. 而我们的孩子看到有那个圈圈， Terus anak ini lihat dia mau juga bermain ayunan. 然后我们看到我们孩子他又玩这个圈圈， Tapi ayunan itu ditempati oleh anak yang lainnya. 但是这个圈圈已经被别的孩子占去了， Maka so sekalian anak ini begitu marah. 而我们的孩子他就看起来很生 Dia 气， pukul anak tersebut. 他就 Dia 打那个 dorong 孩 dari 子， tempat 他就 ayunan tersebut. 推那另外一个孩子， Dan dia akhirnya duduk dan memainkan ayunan tersebut. 那推倒那个孩子，他就可以在那个秋千上玩， Terus so sekalian ada orang tuanya di sana. 而他的家长正在当场， Membiarkan saja. 他就任 Tidak menanamkan nilai-nilai moral 他就 kepada anak. 任孩子这么胡作非为，他没有把应该的道德教导他的孩子， Dan ini bukan hanya sekali, so sekalian. 而这样的事情不是发 Berulang-ulang 生一 kali, 次， so sekalian. 连续 Kira-kira, Liensi so sekalian, kalau anak ini menjadi dewasa nanti, so 你 sekalian, 们可以猜想，这位孩子以后如果长大了， akan menjadi anak seperti apa? 他将会成为怎么样的一个人？ Yang mau keinginannya, pokoknya saya mau, maka saya harus mendapatkan dengan berbagai cara. 他如果要某些事，他会不择手段，只要他能够得到， Termasuk menghancurkan orang lain. 甚至他毁灭其他的人，他也可以做到。 So sekalian, bukankah kalau ada orang tua yang seperti itu, so sekalian, 弟兄姐妹，如果有这样的父母 adalah 亲， orang tua yang kejam. 那这样的父母亲是很残忍的父母亲。 Atau so sekalian ada seorang ibu, 或者弟兄姐妹，如果有一位 Melihat 母亲， wah, di kebun tetangganya ada bunga mawar yang indah. 她看到邻居的花园里有这样美丽的那个玫瑰花， Maka karena dia ingin memetik mawar itu, tetapi karena dia dewasa, 她很想摘
邻居的玫瑰花，但是他是成年人， nggak enak ah. 他觉得他不好意思， Maka dia suruh anaknya, 他就救他的孩子， Dek, 孩子 tolong ambilin bunga mawar itu dong. 拿去偷摘邻居的 Makanya 玫瑰 namanya 花。 anak kecil sekalian, 那小孩子嘛， langsung petik bunga mawar itu Taju. kasih kepada mama. 把邻居的玫瑰花摘给他的妈妈。 Terus sekali mungkin mamanya lihat tetangganya itu ada pohon mangga yang baru berbuah. 可能他看到邻居有那个芒果树，那个树果已经开始熟了。 Mangga muda yang enak dibuat rujak. 哦，不是熟了，是已经生的，但是很好，看起来拿来做这个芒果，这个可能很好吃。 Ya, terus anaknya yang sudah mulai besar ini, 那这个孩子开始长大， Dek ambilin dong dek. 他就救他孩子。 Mama ambil nggak enak. 我如果自己去 Kamu 拿 yang，sodok aja pakai bambu ya. 我如果自己去拿不好意思，你帮我去拿就是偷的意思，可以吗？ Sesuai kalau anak kecil diajarkan seperti itu, 如果这样的孩子，你这样教导他， maka sekalian bukankah kita sudah menanamkan nilai-nilai moral bahwa milik orang lain itu boleh kita dengan berbagai cara menjadi milik kita. 如果你这样教导他，你不是正在教导他，如果人家的东西你不择手段可以把它弄过来或者偷过来吗？ Kira-kira sekalian anak seperti ini kalau besar seperti apa? 你猜想，如果这个孩子长大以后，他将成为怎么样的 Maka 人？ akan mudah sekali menjadi seorang yang mencuri milik orang lain. 他将会很容易的偷人家的东西， Merampas milik orang 甚 lain. 至抢人家的东西， Merampas uang negara 抢国家的钱， demi kepentingan dirinya 就是为 sendiri. 了他个人的利益。 Sekarang kalau ada orang tua yang tidak menanamkan nilai moral dan membiarkan anak kita melakukan sebuah tindakan yang salah. 如果家长他没有把道德教导他的孩子，任由孩子做错的话， Bukankah orang tua seperti itu adalah orang tua yang kejam? 这样的父母亲是不是一位很残忍的父母亲吗？ Sekarang kalau ada seorang anak remaja, 如果有一位少 ya 年， mungkin umur 13, 14可能是 tahun, 34岁的少年， orang tuanya membiarkan dia pergi malam-malam, 父母亲可能任由他晚出， pulang malam tidak apa-apa, 很晚才回来也无所谓， esok paginya tidak pernah ditegur, 隔天早上也没有责备他， mamanya tidak pernah memberikan nasihat, Dek, kalau bergaul harus cari teman yang seperti apa. 妈妈也没有教导他，如果你在交往的时候，你要找怎么样的朋友。 Papanya tidak pernah marah ketika anak itu melakukan kesalahan pulang jam malam. Tidak pernah diomelin. 他的孩子很晚的时候才回来，他父亲也没有管教他。 Dan sekalian anak ini karena begitu bebasnya. 而这样的孩子，因为他太过自由， Karena pergaulan bebas anak ini akhirnya hamil. 那因为他的交际太过自由以后，这个孩子就怀孕了。 Mungkin dalam kondisi hamil dia berpikir. 可能在怀孕的时候，他这样想： Mama saya tidak pernah memberikan nasihat kepada saya Oh, saya mucing. bagaimana cara bergaul dengan teman yang 我 baik. 的母亲从来也没有教导我应该怎么样好好的交朋友， Tidak pernah memberikan nasihat supaya saya hati-hati dengan kehidupan seksual saya. 从来也没有教导我在性方面 Papa 的生 saya 活应 tidak 该怎 pernah 么做。 memarahi saya kalau saya pulang malam. 我很晚回来，父亲也没有责备我。 Mungkin dia pikir lebih baik pada saat itu saya ditampar daripada saya hamil di luar 他 nikah. 可能这样想：当时如果父亲打我 Bukankah 一个耳光， sekalian? 我宁愿被打一个耳光，与其我现在这样怀孕。 Bukankah sekalian anak-anak yang seperti ini 弟兄姐妹，这样的孩子们是不是会 menyimpan sakit hati kepada orang tua 对父母亲存着一个非常而且怀一个非常的恨的心？ yang mengabaikan anak-anak 因为 mereka, 父母亲已经 yang 忽略了 mengambil 他的 yang 孩子， tidak mengambil tugas mendidik anak-anak mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. 父母亲没有负起他们作为父母教导孩子的责任。 So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， yang kedua, saudara sekalian, melakukan pengajaran berarti mendatangkan sukacita bagi orang tua. 第二点，如果教导我们的孩子，那就是我们把上帝的喜乐带给我们的孩子。 Dikatakan saudara sekalian seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. 就好像刚才我们所念的圣经，
Ketika kita menjalankan tugas mendidik anak kita, maka akan memberikan ketentraman kepadamu, mendatangkan sukacita kepadamu. 那就是我们如果教导孩子走当行的路，那就是把喜乐带给孩子。 So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹们， Banyak orang tua ketika anaknya mungkin sekolah di luar negeri atau juga kuliah di luar negeri. 很多父母亲可能孩子在外国念书 Mereka berkata, Pak, saya khawatir terhadap anak-anak saya. 啊，他们说我非常挂虑我的孩子， Bisa nggak dia hidup dengan mandiri di sana? 他在外国他能不能够自立？ Mungkin saudara sekalian ada orang tua yang begitu khawatir anaknya baru masuk ke dunia kerja. 可能有一些父母亲非常挂虑孩子刚刚进入那个工作场所， Di rumah nggak pernah kerja. 在家里他从来没 Sekarang 有工 harus 作， masuk ke dunia 他 kerja. 现在又进入那个工作， Di 进 rumah 入社会， banyak pembantu yang bisa disuruh sana suruh ke sini. 在家里有很多佣人可以任由他指挥。任由 Sekarang 他 dia 使 sebagai pekerja dia harus disuruh oleh orang. 他现在到人家的公司工作，他又接受人家的指挥。 Bisa nggak anak saya seperti itu? 我的孩子能不能够接受这样的情况？ So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹， Nah, saya pernah membaca sebuah artikel 我曾经读过一段 Ya. 文章， tentang kondisi banyak anak-anak muda dalam ada masalah ketika mereka menghadapi kedewasaan dan mereka tidak siap. 就是他们正在面对进入社会、面对成年的时候，他们没有预备好他们的心。 Yang pria dinamakan ada satu masalah psikologis yang disebut dengan sebuah istilah sindrom Peter Pan. 如果男的人家叫他就是一种潘彼得的纠结。 Yang wanita disebut sindrom Cinderella Complex. 如果女孩子呢，他们就常称为灰姑娘的情节。 Ini gangguan psikologi seperti ini diistilahkan oleh seorang nama psikolog yang bernama Dan Keeley. 这样 Dan Keeley 这样的情节 ya. 的称呼是一位基雷，一位心理学家所这个 So sekali Peter Pan ini adalah sebuah tokoh kartun. 弟兄姐妹 ，Peter Pan 就是潘彼得，他是一个卡通片的一位人物， Yang tubuhnya kecil dan bersayap. 他的身体很小，而且他长了翅膀。 Dia secara usia dia seharusnya dewasa tetapi dia tidak mau dewasa. 他如果照着年龄来算，他应该已经是成年了， Jadi 但是他不要成为成年人， Jadi sifatnya 他 kekanak-kanakan 的态度还很像小孩子， ya, karena dia merasa takut kehilangan masa kecilnya. 因为他恐怕他失去幼年的那个时光。 Nah, sekalian sindrom Peter Pan ini 那这个潘彼得的情节 ditujukan kepada orang yang dewasa secara sosial tetapi tidak menunjukkan kematangan dan atau kedewasaan. 就是指着一些男士，他们已经成长了，成为成年人了，在社会上应该是成年， Baik 但是他们还看来不成熟。 Baik psikologis, sosial, hingga seksual. 他们在心理上，他们在社交上，他们在性交上，他们都不成熟。 Biasanya lelaki seperti ini 通常这样的男士， sangat 他 kekanak-kanakan, 非常的幼稚， tidak bisa menerima tugas tanggung jawab yang 他 besar, 也不能够接受重 selayaknya 大 orang 的责任， dewasa. 很像一位成年人接受责 Ya 任这样。 kira-kira kondisinya seperti 大 Peter 概 Pan. 他的情况就是这样子。 Ya, diuraikan beberapa cirinya suka membantah, manja, 这里有几个特征，就是他常常背 pemarah, 叛，他常常 suka mengamuk ketika keinginannya tidak terpenuhi, 常常撒娇，如果他要的达不到，他就会生 malas, 气， tidak suka bekerja 懒 keras, 惰，不要苦干， tidak bertanggung jawab, 没有责任感， selalu bergantung pada orang lain, 常常依赖别人， tidak bisa menerima kritikan, 不能够接受人家对 tidak 他的 bisa 批评， mengambil keputusan. 不能够做决定。 So sekalian penyebab dari sindrom Peter Pan ini 弟
弟兄姐妹能够使到有这个潘彼得的情节原因， Dikatakan itu disebabkan karena pola asuh yang salah. 啊，照这个心理学家说，是因为他自小到大的教导方法 Karena 错误 orang tua yang selalu membela keinginan anak, 因为父母亲可能常常随着孩子的要 menuruti 求， keinginan anak. 他任何的要求都照着他， Ketika melakukan kesalahan tidak 帮孩 dikoreksi, 子做错也没有修正， melakukan kesalahan tidak ditegur, 他做错也没有责备他， dimanjakan. 也这个太宠他， Akibatnya saudara sekalian anak ini terbiasa dengan perlakuan seperti itu. 结果这个孩子长大以后，他已经习惯了这样的环境， Maka setelah dewasa, 以后他长大以后， selalu membutuhkan perhatian, perlindungan, dan cenderung kekanak-kanakan. 他仍然需要人家对他的爱护，人家对他的关怀，很像一位孩子一样。 Dan yang kedua dikatakan saudara sekalian sindrom Cinderella kompleks. 而第二呢，就是女孩子就是称为灰姑娘的情节。 Kita tahu Cinderella ya 我 saudara 们知道 sekalian. 灰 Ya. 姑娘的故事， Ibunya meninggal, 她的母亲去 dia 世， tinggal dengan ayahnya. 她跟她的父亲住在一起。 Dia dulu hidupnya 她 nyaman. 以前的生活是非常 Dan 的安 akhirnya 逸。 ayahnya menikah lagi, ada saudara tiri dengan 后来父亲ibu tirinya. 跟他的后母结婚，他 Dan 有一位 dia diperlakukan dengan begitu kejamnya. 后母，以后他后母对待他是这么的残忍。 Dan dia menunggu ya di sebuah pesta sepatunya ketinggalan dan dia menunggu ada seorang pangeran yang membawa dia keluar dari kesulitan hidup. 以后在一个宴会里，他的那个玻璃鞋，遗失了以后，就有一位白马公子来接他。 Nah, sekarang karakter Cinderella ini itu adalah disebutkan untuk gangguan psikologis pada wanita yang enggan dan takut untuk mandiri. 这个情节是讲到一位女士，她们不要自立。 Wanita dengan sindrom Cinderella kompleks ini biasanya selalu memiliki keinginan untuk diselamatkan, dilindungi, disayangi oleh sosok seperti seorang pangeran. 这样的女孩子，她通常很希望就是有凡事都有一位人来拯救她，来护视，来维护她，来安慰她。 Ya, 有一位白马公子来接她，起她。 tidak siap hidup di dalam kesulitan. 她没有预备好活在一个困难的情 Dulu 况下。 dimanja, 以前受到， sekarang mendapatkan Encok. perlakuan yang kejam. 现在母亲这么残忍的对 Dulu 待她。 hidupnya enak, 以前她的生活是这么 sekarang 的安 menghadapi 逸， kesulitan hidup yang berat. 现在她面对的生活是非常 Maka dia 的， menunggu seorang pangeran yang bisa membebaskan dia. 她生活是非常的苦，所以她现在正在等待一位 Maka 白马公子来接她。 Perempuan seperti ini biasanya manja, selalu ingin dilindungi. 这样的女孩子通常非常的撒娇，常常都需要有人来维护。 Merasa kurang percaya diri, 她自信心也很低， selalu bergantung kepada orang lain. 常常都很需要依赖别人。 Dan dikatakan saudara sekalian, 而这里说到， wanita-wanita seperti ini karena mendapatkan pola asuh yang salah dari orang tuanya. 这样的女孩子，因为她从母亲受到错误的教导方式， Selalu dimanjakan. 她常常受到恩宠， Keinginannya selalu 她 dipenuhi. 所有的常常都为她预备， Tidak dipersiapkan untuk menghadapi masa-masa yang sulit. 没有为她预备好她以后生活的苦难的日子。 Selalu bergantung pada orang lain. 因此，她常常需 Selalu 要依 harus 赖 ditolong oleh orang lain. 别人，常常需要别人来帮助她。 Dan coba bayangkan saudara sekalian kalau kedua sindrom ini ketemu, wanitanya sindrom Cinderella kompleks, lakinya adalah sindrom Peter Pan dan mereka menikah. 那你弟兄姐妹，我们可以想象，如 Pasti 果灰姑娘情节的女孩子，这样的女孩子碰到那个潘彼得情节的男孩子，以后他们结婚， pasti saudara sekalian, pernikahan yang seperti ini akan mudah sekali runtuh dan hancur. 那我们可以肯定，这样的婚姻可能很脆弱，而且很容易拆散的。
Oleh sebab itu, saudara sekalian, firman Tuhan mengajarkan kepada kita. 所以上帝的话语教导我们， Sebagai orang tua kita diberikan satu tugas yang penting. 成为父母亲，上帝给我们一个重大的责 Kita 任。 tahu anak kita yang kecil akan menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang begitu berat ke depannya. 知道我们的孩子以后，他在生活里他会面对种种的难处， Mungkin mereka menghadapi masalah-masalah kesulitan hidup karena ekonomi. 可能在他们经济上他们会面对难处， Mereka menghadapi kesulitan-kesulitan hidup lainnya. 可能在各种方面生活的层面他们会面对难处。 Tetapi karena mereka tidak dididik dengan baik, 但是因为他们没有被接受好好的教导， tidak diajarkan kebenaran firman 没 Tuhan, 有受到上帝话语好好的教导， mereka tidak siap menghadapi kesulitan-kesulitan. 他们没有预备好他们的心理来面对这样的难处。 Dan mungkin juga saudara sekalian mereka akhirnya menjadi anak-anak yang begitu liar dan nakal. 可能他会成为一位非常野的孩子，非常坏的孩子。 Bukankah saudara sekalian ini sebuah kesedihan yang mendalam bagi kita? 这不是对我们父母亲是一个非常大的悲剧吗？ Kalau kita punya anak-anak yang demikian. 如果我们拥有这样的孩子，这不是一个大悲剧吗？ Tetapi kalau kita punya anak yang memiliki karakter yang baik, yang bertanggung jawab, yang bisa menjalankan kehidupan ini dengan berani. 如果我们孩子他是有一个责任感，他很勇敢的面对，他可以很正确的面对他的生活的难处， Yang hidupnya sesuai dengan firman 他的 Tuhan. 生活是照着上帝的话语而活。 Bukankah ini mendatangkan sukacita bagi 这 kita? 不是对我们父母亲带来一个非常大 Bukankah 的 ini 安慰感吗？喜 Mendatangkan 乐， ketentraman bagi diri kita. 这不是对我们带来一个非常大的安慰吗？ Tetapi saudara sekalian, untuk memiliki anak yang demikian, 但是弟兄姐妹，我们如果拥有这样的孩子， Tuhan mengajarkan kepada 上帝 kita 教导我们， bahwa kita harus mendidik anak-anak kita. 那就是自小我们就要好好教导我们的孩子， Menyediakan waktu untuk 我 mengajarkan 们预 mereka. 备好我们时间来教导他， Memberikan keteladanan hidup 我 bagi mereka. 们为我们的孩子做一个好的榜样 Mengajarkan，satu prinsip-prinsip yang penting yang harus 我 mereka 们把 miliki. 正确的原则教导我们的孩子。 So, sekarang saya menarik sekali ketika Paulus menulis kepada Timotius. 弟兄姐妹，当保罗对提摩太写这封信的时候，我非常的有趣。 Sebab aku teringat akan imanmu yang tulis ikhlas. 他说：“我对你的信心，我非常的有趣， Iman 我非常的诚心。 Iman yang pertama hidup dalam nenekmu Lois. 就是在罗伊， Dan di dalam ibumu Yunike. 就是你的祖母罗伊，在你的母亲尤 Dan 尼基。 aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 那我也深信，他们这样的信心也活在你的生活里。 So, sekalian yang terkasih dalam Kristus. 主内亲爱的弟兄姐妹们， Berarti kita lihat so, sekalian Lois. 所以在这里我们看到他的祖母罗伊。 Menjalankan tugasnya dengan baik, mengajarkan anak perempuannya Yunike. 他已经完成了他的任务，就是好好的教导他的女儿尤尼基 Tentang iman. 关于神的 Tentang hal 信 rohani. 心，关于神的圣经的原则。 Dan dikatakan Yunike 那这里尤尼基 juga mengajarkan iman, mengajarkan hal-hal rohani kepada anaknya Timotius. 他也把神的真理、神的原则教导他的孩子，就是提摩太。 Dan dikatakan sekalian Paulus katakan, aku tahu tentang imanmu yang tulus ikhlas. 他说：“我知道你那诚恳的信心，我认识你。” So, sekalian Timotius adalah seorang pelayan Tuhan yang begitu baik. 弟兄姐妹，提摩太他是一位非常忠心的仆人， Yang menjalankan tugas penggembalaannya dengan begitu baik. 他做了那个牧养的工作，做得非常的好， Seorang anak muda yang hidup kerohaniannya sangat baik. 是一位灵性生活的一位灵性生活的一个非常好的一个青 Yang 年， pelayanannya menjadi berkat bagi banyak orang. 而他的服侍也被称为多人的祝福， Hidupnya menjadi teladan bagi banyak orang. 他的生活成为多人的榜样。 Mengapa ada anak seperti Timotius seperti ini? 为什么有好像提摩太这样的孩子呢？ Karena ada orang tua yang sadar harus mengajarkan hal-hal yang baik,
hal-hal yang rohani, menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anaknya. 那就是因为他有一位好的母亲，把好的真理、好的灵性教导他，好的言辞教导他的孩子。 Kiranya kita sebagai orang tua menjalankan tugas ini. 但愿我们成为父母亲的，我们又执行我们每一位父母亲的责任。 Kalau kita tidak menjalankannya, 如果我们没有执行我们的责任， Alkitab katakan kita menyakitkan 圣经 hati anak kita. 这样告诉我们，我们就是正在刺伤我们孩子 Dan 们的 tentunya 心， juga menyakitkan hati Tuhan yang memberikan Tandang. perintah ini kepada kita. 也正在刺伤我们上帝赐给我们这个命令的上帝的心。 Mari kita masuk dalam doa. 我们一起进去祷告。 Bapa dalam kerajaan 我 surga, 们在天上的父， kami bersyukur untuk firman-Mu. 我们要感谢您的话语。 Kiranya apa yang kami sudah dapatkan, 但愿我们现在今天所领受的， tolonglah kami 求你帮助我们， untuk menjalankan tugas kami sebagai orang tua. 能够实行，成为家长，我们能够实行， Memperhatikan rohani anak-anak kami. 能够注意到我们孩子们的灵性， Mengajarkan hal-hal rohani dan iman kepada anak-anak kami. 把信心教导给我们的孩子， Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. 使到我们的孩子们能够成为敬畏上帝的人， Hidupnya memuliakan nama 他 Tuhan. 们的生活能够荣耀主你 Dan 的名， akhirnya mendatangkan sukacita bagi kami. 后来能够为给我们带来喜乐。 Terima kasih Bapa. 感谢天父， Di dalam nama Tuhan Yesus, 我们这样祈求祷告， kami panjatkan doa kami. 是奉靠主耶稣基督是名求的， Amin. 阿门。 Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Rusdi Japri yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap benih yang ditabur pada setiap kita menjadi benih yang bertumbuh, berbuah, dan senantiasa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Baik, kita bersama-sama mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat untuk minggu ini. Yang pertama kita akan berdoa buat pemerintah dan penyelenggara pemilu yaitu KPU, juga TNI dan Polri yang akan mempersiapkan dan melaksanakan tahapan pilkada serentak yang akan berlangsung di 270 daerah pada tanggal 9 Desember 2020. Kiranya semua pihak bisa dengan ketegasan mematuhi protokol kesehatan dan menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan sehingga pilkada ini bisa berlangsung dengan lancar. Dan juga terpilih pemimpin-pemimpin yang berpotensi untuk memimpin daerahnya masing-masing dan memajukan daerahnya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk hal ini. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, kami menyerahkan Tuhan akan pilkada serentak yang akan dilakukan di 270 daerah. Kiranya Tuhan Engkau memimpin, Engkau campur tangan Tuhan. Sehingga pemimpin-pemimpin yang terpilih adalah orang-orang yang memang punya potensi, punya kemampuan untuk memimpin daerahnya, memajukan daerahnya. Sehingga rakyat di setiap daerah bisa lebih sejahtera. Kiranya Tuhan Kau menolong di dalam kelancaran, di dalam pelaksanaan pilkada. Berkati KPU sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan semua pihak bisa mentaati protokol kesehatan dengan ketat sehingga pilkada ini tidak menimbulkan klaster baru untuk COVID-19. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, karena tanpa belas kasihan-Mu maka
potensi untuk penularan COVID ini begitu besar karena orang semuanya ingin berkumpul beramai-ramai di dalam pilkada ini. Mohon Tuhan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan akan pilkada ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Yang terbaiklah Tuhan Kau berikan bagi bangsa dan negara kami untuk pemimpin-pemimpin di daerah-daerah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa untuk persiapan dan pelayanan acara Natal yang akan kita adakan secara online dan juga acara Tahun Baru 2021. Hanya Tuhan memberkati gereja kita, biarlah melalui Natal tahun ini kita merasakan, mengalami Natal yang lebih bermakna lagi. Ketika pandemi itu terjadi di tengah-tengah kita, biarlah kita menyadari betapa besarnya kasih Tuhan lahir di tengah-tengah kehidupan manusia yang berdosa untuk memberikan kebebasan dan keselamatan. Mari kita berdoa bersama-sama, kita doakan pengurus yang akan mengurus segala sesuatunya supaya mereka bisa bekerja sama dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, sebentar lagi kami akan merayakan Natal di tahun ini. Walaupun di tengah pandemi seperti sekarang ini kami tidak bisa berkumpul bersama dan kami akan mengadakan Natal secara online. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang akan menolong kami untuk bisa mengalami makna Natal yang lebih dalam. Ketika kami mengalami keterbatasan, kami menyadari Tuhan akan keterbatasan kami, termasuk kami tidak mungkin menyelamatkan diri kami kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat bagi kami ketika malam Natal itu. Kau lahir di tengah kegelapan supaya hati manusia yang gelap mendapatkan terang daripadamu, mendapatkan keselamatan daripadamu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Natal tahun ini sehingga kami bisa memaknainya lebih dalam lagi Tuhan. Dan hati kami lebih bersyukur karena kami tahu makna Natal yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan juga memimpin dan menolong untuk acara tahun baru kami. Tuhan juga pimpin supaya memasuki tahun yang baru kami bisa melihat kasih kemurahan Tuhan atas hidup kami, membuat kami semakin lagi setia kepadamu dan bersyukur dalam hidup kami akan segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, berkati rekan-rekan kami yang akan mengurus segala sesuatunya supaya mereka bisa bekerja sama dengan baik dan Natal ini bisa berjalan dengan lancar. Kami berserah kepadamu Bapa, terima kasih, berkati gereja kami Tuhan, supaya gereja kami terus bertumbuh, menjalankan akan misi Tuhan di tengah dunia ini, sehingga gerejamu menjadi berkat, menjadi tempat perteduhan bagi domba-dombamu, di mana mereka bisa bertumbuh dan mengalami akan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekalian mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan dari Roh Kudus, terus menyertai akan kehidupanmu, kehidupan keluargamu, sehingga keluargamu boleh menjadi keluarga yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dan saudara sekalian diberikan hikmat bijaksana di dalam mendidik anak-anak, di dalam pengetahuan akan firman. Dan sebagai anak-anak saudara sekalian diberikan hati yang hormat, tunduk kepada orang tua. Kiranya berkat daripada Allah menyertai saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
surga, puji terima kasih. Amin. Saat teduh ibadah kita selesai. Kita akan bersama-sama melihat warta kita untuk minggu ini. Yang pertama itu ada persekutuan usia indah hari Selasa tanggal 25 November jam 5 sore. Temanya bahagia di masa usia indah yang akan disampaikan oleh Guru Injil Peter Paran. Mengajak seluruh jemaat lansia untuk bisa mengikutinya. Yang kedua itu ada peneguhan nikah bagi pasangan jemaat yang mau mengikuti peneguhan nikah, ya, yang nikah massal yang dulu sudah menikah secara adat dan kemudian ingin diberkati di gereja. Kita akan mengadakan peneguhan nikah di hari Sabtu 20 Februari jam 10 siang. Persyaratannya sebagai berikut. Yang pertama sudah menikah secara adat. Yang kedua, salah satunya anggota GKBJ dan keduanya telah dibaptis. Yang ketiga, diwajibkan mengikuti pembinaan di hari Jumatnya, tanggal 19 Februari jam 6 sore. Mengundang pasangan suami istri yang sudah menikah secara adat untuk diteguhkan pernikahannya dalam Kristus. Pendaftaran bisa menghubungi tata usaha. Kemudian gereja kita yang ketiga melakukan gerakan misi disalurkan kepada jemaat gereja Pantai Costa di Indonesia, GPDI di Medan. Terima kasih, itu saja warta kita. Tuhan berkati kita.